Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Sahimi dan saya berumur 11 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Teluk Pial yang terletak di Kuala Kurau. Dan kod sekolah saya ialah ABA 3015. Hobi saya ialah suka membaca buku dan menonton televisyen. Hari ini saya sangat teruja untuk berkongsi dengan kawan-kawan tentang sebuah buku yang saya baca, iaitu buku yang bertajuk Nota Untuk Anakku. Buku ini hasil karya seorang tokoh yang terkenal, iaitu Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, dan diterbitkan oleh Pustaka Cahaya Kasturi. Buku ini merupakan buku bestseller dan edisi kemas kini yang mengandungi 132 muka surat. Tema utama yang terdapat dalam buku yang menarik minat saya ini adalah syarat dengan nasihat seorang bapa terhadap anaknya dalam menempuh arena pembelajaran. Ia persis kepada buku Ayyuha Al-Walad karya Imam Al-Ghazali yang menasihati kepada muridnya. Dalam cerita buku ini sangat mengujakan saya di mana buku ini memaparkan nasihat yang sebenar dan penuh dengan hikmah daripada Dr. Zulkifli Al-Bakri kepada anaknya yang bernama Muhammad Hassanain. Buku ini bukan hanya mengisahkan nasihat yang biasa, tetapi ia merupakan nasihat yang luar biasa yang memberi kesan mendalam kepada sesiapa yang membacanya. Isi kandungan buku ini berkenaan amanah seorang bapa, betapa pentingnya menuntut ilmu, menjaga adab, memelihara masa, berinteraksi dengan sebaik-baiknya bersama rakan-rakan dan menghormati guru. Intipati buku ini juga diperkukuhkan lagi dengan tambahan suri, teladan dan mutiara, kata dari pujangga dan cendekiawan berkenaan dengan erti kehidupan. Antara kisah suri tauladan yang ada dalam buku ini adalah pemilik buku Tabaqat Al-Hanabilah dalam biografi Abdul Ghani Al-Maqdisi, seorang pakar hadis yang agung dan terkenal, mengatakan bahawa Al-Maqdis pernah dipenjarakan bersama dengan orang-orang kafir. Pada suatu malam, Abdul Ghani Al-Maqdisi bangkit dari tidur lalu mengambil wuduk untuk melaksanakan solat 2 rakaat. Apabila wuduknya sudah kering, maka dia berwuduk lagi. Lalu dia sembahyang 2 rakaat, membaca Al-Quran dan menangis sehingga fajar menyingsing. Sementara itu, orang-orang kafir tersebut menyaksikan pemandangan orang sangat menakjubkan ini. Tatkala di pagi harinya, para tahanan itu pergi mendatangi pengawal penjara lalu berkata, "Lepaskanlah kami kerana kami sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Pengawal penjara itu bertanya, "Mengapa?" Mereka mengatakan, "Suatu malam berlalu dengan sebuah peristiwa. Kami tidak pernah menyaksikan peristiwa seperti itu selama ini. Bahkan kami beranggapan hari kiamat bakal tiba. Tatkala kami melihat apa yang berlaku, tiba-tiba kami melihat lelaki ini sedang solat dan menangis. Sesungguhnya buku ini amat menyentuh hati saya dan syarat dengan teladan cara ceritanya. Kawan-kawan, buku ini amat menarik minat saya kerana grafiknya yang menarik, di mana dalamnya ada gambar, lukisan, tulisannya sederhana, tak besar, tak kecil dan laras bahasa yang digunakan sangat mudah untuk difahami murid. Seperti saya, buku ini amat sesuai untuk para pelajar yang sedang menuntut ilmu. Buku ini diakhiri dengan doa untuk amalan para pelajar dalam menuntut ilmu. Justeru, buku ini amat sesuai dimiliki oleh pelajar bagi meningkatkan mutu pembelajaran. Kesimpulannya, pengajaran yang dapat diambil dalam bicara buku ini antaranya, agama Islam diasaskan nasihat. Ini kerana dalam menasihati kepada hubungan dengan Allah dan juga dengan manusia. Buku ini mengemukakan banyak nasihat untuk para pelajar dan anak-anak yang boleh diambil dalam manfaat. Kejayaan yang hakiki apabila menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa, berilmu dan mencapai
mardatilah. Semoga kita semua menjadi insan terpilih di kalangan hamba-hambanya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Jom kawan-kawan dapatkan buku ini untuk dibaca. Sekian, terima kasih.